أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى أيضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى أيضا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izinnya dapat bersama-sama kita bertemu sekali lagi untuk meneruskan pengajian memahami ayat-ayat daripada juzuk amma. InsyaAllah kita dah pun sampai ayat yang hari ini insyaAllah masuk ayat ke-31 surah An-Naba. Ya, ayat 31 surah An-Naba. Hari itu kita dah belajar dua kuliah ayat 1 sampai 30 ya. Surah An-Naba. Jadi hari ini kita akan sambung 10 ayat yang terakhir dalam surah An-Naba ini insyaAllah. Dan sebelum kita masuk pada Ramadan insyaAllah, sekejap saja masa itu ya, masuk pada Ramadan ya. Macam baru cat je surah ni ya. Betul, saya selain macam saya semayang nanti redup je. Sebab baru cat tu, bau-bau cat ceria ya, nak menyambut Ramadan. Alhamdulillah, ini satu amalan yang baiklah. Bukan cat sebab nak raya, cat sebab nak puasa sambut Ramadan. Baik, InsyaAllah kita untuk peringatan kita lah, maknanya apa yang telah pun kita pelajari sebelum ini berkaitan dengan yang Allah sebut tentang sifat orang-orang musyrikin yang tidak mahu beriman dengan apa yang telah turunkan Allah atau yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedatangan kiamat. Maka Allah berikan bukti-bukti tentang kekuasaan Allah itu pada 16 ayat yang pertama ya. Allah cerita kekuasaannya tentang terjadinya malam dan siang, tidur itu nikmat daripada Allah untuk manusia, kerehatan pada waktu malam, siang manusia itu bekerja untuk kehidupannya ya, dan dijadikan langit, matahari dan sebagainya, hujan yang turun dengan tumbuh-tumbuhan yang kita makan, yang kita nikmati. Tetapi Allah kata ada di kalangan orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan hari kiamat, walaupun menikmati segala nikmat-nikmat yang telah diberi oleh Allah. Kemudian ayat ke-17 hingga 30 pada bulan yang lepas Allah berceritakan tentang apa yang berlaku pada hari kiamat itu. Ya, apabila berlakunya tiupan sangkakala, maka langit akan terpecah belah. Saya dah bagi tahu itu macam kita pecah belah langit, dia akan menjadi pintu. Bayangkan di langit itu ada seperti sliding door yang ada di tempat surau tuan-tuan ni ya, perempuan ni. Jadi maknanya kita tidak boleh nak membayang bagaimana langit-langit itu akan pecah dan menjadi seperti pintu. Manakala gunung ganang pula akan menjadi seperti Fata Morgana. Kalau ingat itu saya terang dah, Fata Morgana ni macam kalau kita cuaca panas, kita jalan di tengah-tengah highway, nampak macam air, tapi bila pergi tak ada air tu. Jadi maknanya benda tu macam khayalan saja ya, khayalan saja, dia bukan realiti ya, bukan yang sebenar. Kemudian Allah bagi tahu juga di dalam ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-26 tentang azab siksaan neraka. Bagaimana minuman-minuman yang ada dalam neraka ataupun hidangan-hidangan yang ada di dalam neraka itu ya, Allah kata tak ada dalam neraka, tidak sejuk dan tidak ada air untuk diminum ya, illa hamima wa ghassaqa, kecuali air panas menggelegak ya, air panas menggelegak dan nanah untuk dijamukan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di dalam neraka. Itulah balasan yang setimpal dengan mereka. Kenapa mereka kena macam itu? Sebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kadzabu bi ayatina kadzaba. Dan setiap apa yang mereka dustakan itu dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam
dalam bukunya, dalam buku catatannya. Sebab itu disebut 29 tu wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Setiap sesuatu yang dilakukan oleh mereka itu ahsaynahu, kami akan kira. Ahsa ni makna counting, kira. Ahsa. Kitaba, kira tu bukan congak-congak. Kita congak kan, berapa ni, berapa kan, 200 campur 300, 500. Kita congak tu, kita congak kan, maknanya kita tak tulis. Tapi Allah kata segala amalan-amalan orang-orang kafir yang mendustakan ayat Allah, terutama orang-orang yang tidak beriman pada Nabi SAW, ketika Nabi berdakwah pada zaman itu, maka semuanya Allah catatkan secara kitab. Kitabah ni katabah. Katabah maknanya written, writing, secara bertulis. Maknanya dia ada record. Tak boleh kalau bila akhirat besok orang-orang tak beriman pada Allah, aku tak buat benda ni, aku tak buat. Habis ni dalam rekod ni tak apa. Jadi ada buktinya, ada bukti tertulis. Itu makna kitabah. Dan yang akhir sekali kita belajar dulu adalah fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Kata Allah, rasakanlah azab-azab yang disediakan di hari akhirat besok untuk orang-orang yang tidak beriman pada Allah ini, maka aku tidak akan tambah kepada kamu semua, kata Allah kepada orang kafir, illa azaba, kecuali azab sahaja yang bertambah. Azab saja yang bertambah. Rekod? Ada rekod? Ada. Bukan pernah cakap kena ulang boleh. Tuan ni boleh buat gurau tak apa. Saya dah biasa kan tuan ni. Walaupun live tak apa, kita bergurau juga. Takkan nak serius je kan. Dah lah balik kerja, ustaz serius kat rumah, office kena marah dengan bos. Balik sini ustaz pun serius je kan. Kena santai. Sebab saya pun penat dua ni tuan-tuan. Sampai pukul 5, pukul 6 tadi bawa balik ke rumah. Tapi tak sempat langsung nak rehat. Tapi tak apa, sebab dah janji saya datang, insyaAllah. Selagi ada tenaga saya datang. Baik. Hari ini nak masuk ayat 31. Hari ini short sikit ayatnya. 31 sampai 36. Ya, Allah nak ceritakan tentang, ya, sehingga akhir pula kita habiskan hari ini insya-Allah ayat sampai 40. Allah nak cerita tentang nikmat syurga pula. Alhamdulillah kita ni tak lama lagi Ramadan, masya-Allah. Sekejap aja ya, putaran masa ni tuan-tuan puan-puan, ada benda masa tu cepat sangat. Ya, makin lama makin awal kita berpuasa. Mungkin tahun depan bulan 4 nak puasa kan. Ini awal-awal bulan 5 ya. Sebab hijrah ni tak dengan beza dengan Masihi, dia akan jaraknya sekitar 11-12 hari. Dia akan naik ke atas, naik ke atas, semakin lama semakin naik. Ya. Jadi alhamdulillah kita nak berpuasa, insya-Allah mudah-mudahan Allah panjang umur kita, sihat tu badan. Jangan panjang umur je, selalu minta panjang umur, murah rezeki. Tapi panjang umur saja kalau sakit terlantar tak guna juga kan. Maknanya panjang umur, sihat, dapat ibadat, tubuh badan dapat beribadat dengan sempurna dalam bulan Ramadan. Jangan stres, sibuk nak beli lauk apa, nak masak apa, hidang-hidangan untuk masa nanti dalam syurga besok makanlah banyak-banyak. Bila nak puasa terus makan banyak-banyak. Nanti Jumaat semakin lama semakin kurang. Tarawih besok, hari pertama hari kedua penuh kan. Makin lama makin susut. Baik. Jadi hari ini kita nak masuk ayat berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat ke-31. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya, ya, kata Allah, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Allah tak sebut untuk orang-orang yang beriman ataupun untuk orang-orang Islam. Sebab Islam tak tentu lagi dia beriman dengan sepenuhnya. Tapi Allah sebut innalil muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Kerana orang yang bertakwa confirm dia Muslim, confirm dia beriman. Ya, orang lelaki tuan-tuan yang kita setiap Jumaat, tiap-tiap minggu kita beraya sebenarnya orang Islam ni. Aidul Usbu'iyyun dalam bahasa Arab dipanggil Al-Aidul Usbu'i. Usbu' makna minggu, mingguan, weekly. Kita raya tiap minggu hari Jumaat. Ya, walaupun selama Jumaat tak cuti lah kan, kerja. Tapi ada orang ambil cuti hari Jumaat. Sebab apa? Kita tiap-tiap minggu Jumaat kita akan dengar khutbah. Ibu-ibu dengar di TV khutbah Jumaat. Apa satu rukun khutbah?
Kalau tak disebut perkara itu di dalam bahasa Arab, maka tidak sah khutbah. Dia akan jadi seperti ceramah biasa saja. Dia tak akan jadi khutbah. Fadilat khutbah tak dapat. Apa dia? Rukun khutbah. Ittaqullah Mumtaz Habibi. Oh, cakap Arab lah. Bagus. Mumtaz Habibi tu maksudnya cemerlang wahai anakku. Itulah belajar bahasa Arab lagi kan. Jadi maknanya ittaqullah tu penting. Kita biasa dengar dia dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Boleh tak kita nak sebut dalam bahasa Melayu sahaja? Tidak sah khutbah. Terjemah bahasa Melayu tak apa. Sebab itu kalau kita dengar imam baca khutbah, dan memanglah biasanya sekarang ni kita pakai teks khutbah jaiz lah, memang sebab itu yang diarahkan supaya kita tidak tersilap bila membaca. Sebab kadang ada orang dia baca syarah sendiri, dia baca sendiri kan, tapi takut-takut tertinggal. Bila tertinggal tu tak sah lah khutbah. Bukanlah sebenarnya mak itu tak sah, Allah Alam tu dah hanya Allah lah menilai. Tapi bila tertinggal ittaqullah, maknanya khutbahnya tidak sah. Rukun kena tercicir. Kenapa disebut ittaqullah? Kenapa tidak disebut berimanlah kamu kepada Allah, ataupun Islamlah kamu? Tapi disebut satu benda yang mesti kita dengar tiap-tiap minggu, bertakwalah kamu pada Allah. Nampak? Kita nak relate, nak kaitkan dia dengan ayat ini, innal lil muttaqin. Sebab apa Allah tak sebut perkataan lain? Sebab muttaqin ni level dia tinggi tuan-tuan, tahapnya tinggi. InsyaAllah kita nak puasa pun tengok ayat puasa apa dia. Kebetulan lah kan cerita. Nanti bulan puasa Ustaz tazkirah lain lah, InsyaAllah kalau datang sini tazkirah kita cerita topik lain. Tapi bila tersentuh ayat puasa pun tengok hujung dia apa, la'allakum tattaqun. Kenapa tak disebut la'allakum tuslimun? Tuslimun, mudah-mudahan kamu orang Islam. La'allakum tu'minun, mudah-mudahan kamu beriman. Tapi Allah sebut puasa kamu sempurna, kamu akan jadi orang yang bertakwa. Maknanya bertakwa itu dikira sebagai, kalau orang zaman moden ni lah, orang kerja ni panggil KPI lah. KPI ni Key Performance Indicator, orang putih kata lah. Orang kita kalau mudah nak sebutnya target kita, target. Target kita apa benda? Orang main dart tu nak baling dia punya apa benda Allah tu kan, baling dekat tu, nak target nak dapat markah penuh, baling kat tengah-tengah. Jadi target tu maksud. Bila hujung tu apa kita dapat? Adakah kita dapat sikap membazir kita tak boleh dibuang juga? Beli banyak-banyak bulan puasa tak boleh habis juga sikap membazir kita? Ataupun makan sampai perut penuh sampai dah tak boleh bergerak macam ulas sahur? Nak pergi solat pun dah tak larat. Jadi adakah itu takwa? Takwa tu nampak macam mana? Sebab itu Allah kata sungguhnya orang yang bertakwa, yang disebut dalam khutbah Jumaat, bertakwalah kamu kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu dia punya konsep dia. Itu definisi dia tuan-tuan, pengertian dia tuan-tuan Muhammad. Itulah pengertian. Bertakwa itu bukan takut saja. Bukan kadang orang terjemah, betul lah secara umumnya disebut takwa tu takut pada Allah, takutnya macam tu ke? Tak. Takut pada Allah tu lah dua konsep dia. Apa Allah suruh kita buat, cuba sedaya upaya nak buat yang terbaik, dan tinggalkan sebaik-baik yang boleh, yang sebanyak yang mungkin sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat negatif, sifat-sifat yang buruk, tinggalkan. Barulah kita jadi muttaqin. Itu konsep dia. Banyak di situ kan uraian. Mafaza ini, inna lil muttaqina mafaza. Mafaza tu bila ada mim dekat depan, ini dulu pernahlah Ustaz cerita dengan tuan-tuan, saya pun alam dengan tuan-tuan membuat semua. Ya, bila Ustaz sebut je, bila ada mim dekat depan, sama ada mim ini dia boleh membawa makna tempat. Secara umum lah saya cerita, belum kaitkan dengan ni. Mim tu tempat, atau mim juga boleh membawa maksud orang. Ya, tetapi tengok barisnya. Kalau mim macam ini, dia sebut mafaza. Mim baris atas, maknanya merujuk kepada tempat. Merujuk kepada tempat. Faza. Ada nama Fauzi sini, tuan-tuan. Fauzi ke Fauzia ke ibu-ibu, nama Fauzia. Faiz ke Fauzan ke, siapa lagi? Faizah ke Faiz ke, macam itulah boleh buat. Mungkin nama anak tuan-tuan ke. Apa makna Faiz, Fauzi, Fauzan, Faizah? Maka tak Faizah Herboponi kan? Ya. Fairuz. Fairuz lain. Fairuz tak sama. Fairuz lain. Fairuz dia perkataan yang lain. Fairuz tu permata lah. Tapi kalau Fauzi, Fauzan, Faza ini maknanya menang. Menang maksud.
Nama siapa? Syukur. Syukur, Masya Allah. Syukur pada Allah. Syukur. Okey, tapi ini mafazah menang, sukses menang, ataupun berjaya lah kita kata, berjaya. Ya, maknanya mafazah tu maksudnya tempat kejayaan dituai, ataupun tempat kejayaan itu dapat dirasai nikmat kejayaan itu. Jadi sebab itu Allah tak sebut direct kat sini. Kalau kita fikir pun kita boleh fikir logik lah bila sebut tempat kejayaan, apa lagi kalau dekat akhirat kan, kalau bukan syurga. Tapi Allah tidak menggunakan perkataan inna lil muttaqina jannah. Kalau Allah guna inna lil muttaqina jannah sedap juga, cuma dari segi bunyi ayat ni lah, sebab kan hujung dia kan, jadi dia lari lah. Tapi sebab keindahan bahasa Al-Quran ni, hujung dia tu bunyinya sama. Jadi Allah gunakan inna lil muttaqina mafaza. Sungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu adalah tempat untuk dia menuai kejayaan, untuk merasai kejayaan dia. Itu dia maksudnya mafaza. Macam kita sebut madrasah, kan? Ada orang faham madrasah ni surau kalau dalam bahasa kita. Sebenarnya madrasah ni sekolah, tuan, puan-puan. Sekolah, madrasah tu sekolah. Anak-anak kita hantar sekolah tu dipanggil madrasah. Kalau sekolah agama dipanggil madrasah diniyah. Kalau sekolah biasa, sekolah kebangsaan dipanggil madrasah wataniyah. Yang kita tahu kalau sebut wataniyah, askar wataniyah. Sebenarnya wataniyah tu maknanya kebangsaan. Kalau SK tu madrasah wataniyah. Senang dia bahasa Arab ni, senang sangat. Senang, tak susah, senang. Sebab banyak perkataan bahasa Melayu kita guna. Jadi maknanya bila ada mim baris atas tu maknanya tempat. Kalau mim tu baris depan, dia jadi orang. Muslim, dengar ni. Mu'min tu muttaqin. Jadi kalau baris depan biasanya orang. Walaupun tak semua keadaan lah, tapi kita boleh cerita untuk kefahaman terutama secara umum. Baris atas tempat kalau mim tu. Kalau mim tu baris depan, dia jadi orang. Indah bahasa Arab. Senang kita nak tag dia. Walaupun musalla mim baris depan, tapi musalla bukan orang. Musalla surau lah kita katakan. Tapi jangan salah faham, kalau musalla itu surau di tempat yang bukan seperti bangunan ini. Walaupun tuan-tuan tak buat sembahyang Jumaat di sini, tetapi ini kalau dalam bahasa Arab dipanggil masjid, tuan-tuan, sebab ini besar. Kalau musalla tu dekat lapangan terbang, itu musalla. Airport, apa ni? Airport, sama lah. Apa ni, shopping complex, itu musalla. Kecil je bilik kan. Kadang kepam baunya, sedap baunya masuk. Macam mana kita nak menjaga tu kan, dia punya pemudaraan dia kalau kita pergi masuk surau pening kepala kalau dekat shopping complex mana ni. Susah nak cari yang betul-betul orang panggil apa, bersih lah kan, ataupun yang elok. Baik. Jadi sebenarnya ni Allah SWT nak bagi perumpamaan. Kalau Allah sebut sungguhnya bagi orang bertakwa itu syurga, dia tak ada keindahan, indah juga, tapi keindahan bahasa tu tak ada kat situ. Tapi bila Allah SWT kata kerana sesungguhnya tempat orang-orang bertakwa itu adalah tempat kejayaan. Nampak tak? Sebab itu bila kita azan tu kita sebut hayya 'alal falah. Falah tu sama erti dengan fauz, fauzan azimah. Kalau kita baca Quran kita jumpa fauzan azimah tu sama lah. Maknanya kejayaan. Itu maksud, ya. Apa yang ada dalam tempat yang orang-orang beriman ini, orang yang bertakwa ini akan dapat bila mereka masuk ke dalam syurga? Hadaiqa wa a'naba. Ayat 32 Hadaiqa wa a'naba. Iaitu hadaiq adalah satu perkataan jamak sebenarnya, tuan-tuan. Plural. Kalau bahasa yang putih dipanggil plural. Bahasa Melayu dipanggil jamak. Kata jamak bahasa Arab pun kita panggil jamak juga. Maksudnya plural. Banyaklah. Hadaiq ni maknanya taman-taman bunga. Taman-taman bunga. Kalau tuan-tuan, puan-puan, semua orang ada handphone kan. Kalau kita Google, kan? Kita Google, bila kita type syurga, apa yang keluar? Bila kita type syurga, sebab pula Ustaz Naim, tak apalah nak tunjuk contoh. Nak tunjuk contoh kat tuan-tuan kan. Syurga, kemudian tekan image. Cuba tengok, bila saya tekankan apa yang keluar. Kat sini saya tekan, dia keluar gambar pokok-pokok, bunga-bunga. Contoh kan, dia keluar
gambar taman bunga, dia keluar gambar pokok-pokok yang cantik, sebab perkataan syurga ni, jannah ni asal usul daripada perkataan taman bunga sebenarnya. Jannah itu kebun bunga. Sebab itu bila kita Google, dia akan keluar gambar-gambar yang cantik. Walaupun gambaran syurga ini gambaran otak manusia lah, ini pun kita tengok, wah cantiknya kan. Ya, kita pergi mana-mana tempat. Contoh itu Ustaz sempat lah juga, Alhamdulillah dapat pergi New Zealand. Bila tengok New Zealand ni memang Masya Allah, memang indah sangat, cantik, memang cantik. Satu negara yang sangat aman di dunia kan. Memang cantik negara, aman, damai, walaupun ada tembak-tembak sebelum-sebelum tu kan. Tapi saya tak nampak polis pun. Yang saya nampak seorang polis saja masa semain Jumaat. Seorang je dia hantar, seorang saja. Dia tak nak menimbulkan perasaan panik di kalangan rakyat dia, walaupun berlakunya peristiwa begitu. Ya, tapi memang indah. Itu di dunia. Kalau di akhirat, kita tak boleh nak bayang macam manakah indahnya taman bunga yang Allah sediakan. Kalau di dunia pun kita tengok betapa indahnya kita Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak boleh nak bayang lagi. Sudah tentu berlipat kali ganda lagi indah. Ya, itu satu, taman bunga. Kemudian disebut wa'anaba. Walaupun disebut perkataan a'nab, yang kalau tadi hadaik itu jamak, saya kata tadi plural. Kalau kata tunggalnya hadiqah, saya rasa anak-anak kita kalau belajar sekolah agama, mereka tahu perkataan hadiqah ni antara perkataan cukup popular di sekolah. Hadiqatun, taman. A'naba, walaupun a'naba ni juga kata jamak yang berasal daripada perkataan inabun. Inab, apa makna inab? Anggur. Pergi Jaya, nak makan anggur, pergi Jaya je lah beli. Ada orang makan batuk sebab dia ada banyak lilin kan kat anggur ni. Tapi disebut di dalam ayat Quran ini, ditafsirkan bukan hanya fokus daripada anggur saja, tetapi kebun-kebun buah-buahan. Maknanya bukan anggur sajalah. Boleh sebut pada apakah buah-buahan. Ustaz boleh minta durian dah kat syurga.